Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salam 7 Ramadan. Dah seminggu kita berpuasa. Agak-agak macam mana kita lah layak ke tidak kita untuk mendapatkan rahmat daripada Allah dan seterusnya maghfirahnya, dan bagaimana pula di hujungnya nanti kita sangat mengharapkan pembebasan daripada api neraka. Baik, pada video kali ini kita akan berbicara tentang syarat diterima amal. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam surah Hud ayat ke-15 hingga 16 ada disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang niat dengan amal hanya semata-mata keduniaan dan keindahannya, maka kami akan memberi kepada mereka semua amalannya, dan mereka itu di dunia tidak akan dikurangi, dirugikan. Mereka itulah yang tidak mendapat di akhirat kecuali api neraka, dan gugur semua amalan mereka itu, bahkan palsu semua perbuatan mereka itu. Masya Allah. Allah secara jelas menyebutkan, kalau orang tu buat sesuatu amal untuk habuan dunia, diniatkan kerana dunia, maka Allah Maha Adil, Allah akan memberi apa yang dia niatkan itu di dunia. Kalau dia nak kemewahan, dia dapat. Kalau dia nak pujian, dia dapat. Kalau dia nak pangkat, jawatan, dia dapat. Sebaliknya akhirat nanti Allah kata siap-siap, akhirat nanti kamu tak ada apa-apa, neraka saja tempat bagi kamu. Semua amalan kamu itu haba'an manthura, tidak dikira sebagai macam debu yang bertebangan, hancur amalan mereka itu sia-sia. Dan kerana itulah Imam Abu Laith As-Samarkandi ada menyebutkan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dalam menceritakan, dia ada sebut kalam hikmah, ada orang cerdik pandai menyebutkan bahawa untuk keselamatan amal, maka dia memerlukan ada 4 perkara yang boleh menyelamatkan amalan kita, yang mana supaya amalan itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Kita dalam beramal, kita kena ada tahu dasar ilmunya, sumbernya daripada mana. Kerana tanpa ilmu lebih banyak salah daripada benarnya. Kalau kita sekadar beramal ikut-ikutan ataupun sekadar mereka-reka buat sesuatu yang tidak ada asalnya, maka itu memang merdudun, tertolak bahkan. Kerana itulah antara syarat diterima amal, yang pertama ilmu kena ada dahulu. Yang kedua, niat. Dalam nak beramal kena ada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap segala sesuatu itu dilihat bergantung kepada niatnya. Dan kita kena tahu bab niat ni dia letak pada hati. Hati kita niat tu sebab apa, buat apa. Buat apa kerana apa. Maka kita ulama sebutkan juga, niat ini sudah menjadi separuh daripada ibadat itu sendiri. Dan ulama ada sebutkan juga niat ini 1/3 daripada kehidupan kita manusia. Allah. Dan kita kena ingat juga bahawa yang paling penting, kenapa pentingnya niat ini? Kerana inilah tempat pandang Allah pada kita di hati kita. Allah melihat kepada kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak melihat kepada rupa parah kamu, tetapi innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati kamu, apa yang kamu niatkan. Yang ketiga, sabar dalam melaksanakan amal. Supaya apa? Amalan itu sempurna, cukup tertibnya, tamak-ninah dia dan sebagainya. Sempurna amalan itu. Sebab tu semayang jangan kalut, mengaji Quran jangan cepat sangat. Semua itu ada tertibnya, ada aturannya, ada tamak-ninahnya. Jadi antara nak diterima amal itu, kita ambil satu contoh lagi, seperti mana kita bersedekah. Janganlah kita bersedekah tu sekadar kita letak saja duit dalam tabung ataupun mana-mana tempat. Tetapi tolong hadirkan niat di dalam hati sewaktu kita bersedekah itu,
kita sebut dalam hati masa letak dalam tabung tu, kita letak, ya Allah, aku bersedekah ini kerana-Mu, ya Allah, biiznillah, dengan izin-Mu, ya Allah. Jadi dengan memasang niat tadi, membersihkan hati kita. Ini sabar, bercampur sabar dengan niat. Niat dengan sabar. Dalam kita melakukan satu amalan, kita tertib, kita buat dengan berhati-hati, ada ihtiyat di situ, kehati-hatian. Supaya apa? Menjaga daripada sudut penerimaannya, daripada sudut sah syaraknya, dan juga daripada sudut sah terima daripada pandangan Allah terhadap kita. Maka perlu kepada kesabaran. Dan sememangnya sesuatu amalan itu, untuk antara tanda yang boleh dikatakan sebagai antara tanda suatu amalan itu diterima dan juga dirasa kemanisannya adalah kita akan bersusah payah dalam mengamalkan. Macam kita tarawih, susah payah kita nak amal, nak buat 8 rakaat tu pun bukan main banyak lagi kita dah bermujahadah kita nak buat amal 8 rakaat. Kalau adalah dalil yang kata tarawih ni boleh 2 rakaat kita buat. Tapi kalau kita tengok amalan para salafus soleh, ulama Madinah 36 rakaat, ulama Mekah 2 rakaat, 4 rakaat, lepas tu tawah 7 kali, lepas tu sambung balik 2, 4, lepas tu tawah lagi. Kebiasaan mereka 40 kata ulama Mekah, ahli-ahli Mekah. Jadi kalau kita yalah begitulah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi perlu kepada kesabaran, ada kepayahannya di situ, dan inilah yang akan membuahkan kemanisan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dan yang ketiga, ikhlas. Kita gabungkan, kita balutkan semua amalan tadi lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata. Jadi ada 4 penerimaan syarat untuk diterima amal. Yang pertama, ilmu yang sahih. Yang kedua, niat. Setiap perbuatan itu kena ada niat dulu. Yang ketiga, sabar. Kita kena sabar dalam melakukan suatu amalan. Dan yang keempat, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini membantu kita dalam kita menjalani ibadah harian kita, terutama dalam tarbiyah kita di dalam bulan Ramadan ini. Jazakallahu khairan katsira. Sila sebarkan video ini untuk manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ketika